Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton, khususnya jemaah sahabat-sahabat kekanda bonda muslimat yang saya kasihi di Masjid Al-Mu'minun Subang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala limpah ruahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, kerana kuliah pada petang ini adalah anjuran Masjid Al-Mu'minun Subang. Jadi lama tak bertemu dengan mereka semua. Masya Allah, dulunya setiap sebulan sekali, hari Khamis yang terakhir seperti hari Khamis ini, Khamis yang terakhir, Khamis yang keempat. Untuk setiap bulan, Ustazah bersama-sama dengan Muslimat Masjid Al-Mu'minun. Jadi terima kasih sebagai penganjur pada petang ini, dan mohon izin untuk Ustazah kongsikan kepada semua yang menonton, sebab kita buat secara tontonan umum siapa sahaja, insya-Allah. Maka please like dan sebar-sebarkan, semoga pahalanya mengalir kepada seluruh pengurusan, sama ada ahli jawatan kuasa, khususnya AJK muslimat yang mengusahakan supaya kuliah ini walaupun tidak dapat secara alam nyata, kita langsungkan, kita teruskan walaupun secara alam maya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala doa, permohonan yang kita detikkan di dalam hati, kita munajatkan. Masya Allah, Allah maha mendengar, Allah maha alim, Allah maha mengetahui sampai ke dasar hati. Jadi jangan pernah putus harap, putus asa daripada rahmat Allah. Kan ini suatu dosa yang sangat besar, putus asa dari rahmat Allah. Terus-terusan bersangka baik kepada Allah. Cerahkan mata kita di petang-petang waktu perdana seperti ini. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan buka seluas-luasnya pintu hati kita, lalu dicampakkan nur iman, hidayah ke dalam hati kita, insya-Allah. Walau apa pun cabaran, dugaan yang datang kepada kita, kita akan bangkit teruskan dengan semangat selagi mana kita hidup. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya ujian kita saat ini adalah ujian bersama. Jadi tolong usaha saling mendoakan, saling berkasih sayang, tidak ada dendam kesumat, tidak ada dengki-dengki, buang segala benci di hati, wujudkan roh kasih sayang. Insya-Allah muka bumi Allah bila kita berkasih sayang. Biasakan memulakan salam dengan ucapan salam ukhuwah fillah, bersaudara kita kerana Allah, kan? Kita mengucapkan salam tu kalau boleh penuh-penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita doakan kesejahteraan, tetapi kita doakan penuh rahmat, kita doakan penuh berkat. Subhanallah, bukan setakat good morning, good night, bukan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang beriman menuturkannya pun tahu kalimah ini bukan sia-sia daripada sunnah Nabi SAW, penuh dengan doa-doa kebaikan di dalamnya. Sebab itu Masya Allah, sunnahnya bila orang memberi salam dengan Assalamualaikum, apa salahnya kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab tambah lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah orang bagi dekat kita satu tipuai makanan petang-petang, hantar ke rumah kita satu jenis kuih talam, tapi kita balas dengan dua jenis. Subhanallah, betapa gembiranya hati orang tersebut. Indahkan hidup beragama bila kita faham. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi di Masjid Al-Mu'minun Subang, biasanya Ustazah Zai menggunakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Masya Allah, ini dah masuk tahun keberapa dah ada sahabat-sahabat kita, Kak Aida, kan, Kak Rozi sama-sama dengan kita. Boleh tolong ingat-ingat balik dah masuk tahun keberapa dah kita. Dan jemaah yang baru bersama-sama kita, untuk 50 ciri-ciri munafik ini, kita hari ni dah masuk ke topik yang ke-43. Jadi bayangkan, daripada topik yang pertama nak masuk ke topik 43 ni makan tahun untuk habis. Jadi ilmu Allah ni bayangkan betapa luasnya, Masya Allah.
Seluas lautan tu kalau kita jadikan tinta dakwah, bahkan kita tambahkan satu lautan lagi, Masya Allah, kita tak mungkin dapat melawan, takkan mungkin dapat menguasai ilmu Allah. Yang ada lautan itu, kalau kita habis PKP nantilah kita bercanda di pesisir pantai, kita petang-petang pergi dekat tepi laut, kita masukkan jari kelingking kita ke dalamnya, angkat, jatuh setitis, yang itu baru ilmu para alim ulama. Jadi siapa kita di petang hari ini untuk mengatakan, lah tajuk ni aku dah belajar dah, aku dah tahu dah. Jangan pernah sombong dengan ilmu Allah, sangat luas. Okay? Semoga wujud dalam hati kita, lagi belajar, lagi terasa jahilnya diri. Lagi belajar, lagi terasa jahilnya diri. Ni sahabat kita ketua muslimatnya dah menjawab kitab ini ditekuni daripada tahun 2018. Jadi bukan calang-calang. Ahlan wa sahlan kepada yang baru untuk menikmati isinya. Tak mengapa lah Ustazah, kami ni baru dengar, tiba-tiba dah ciri 43. InsyaAllah kalau dalam YouTube sebagainya ada banyak kuliah-kuliah Ustazah Zai membahaskan ciri-ciri munafik ini. Jadi insyaAllah muslimin muslimat dirahmati Allah, bagi yang baru menonton ni, Ustazah ni kenapa pula ni nak mengajar ciri-ciri orang munafik? Sebab bukan kita nak jadi si munafik itu. Na'udzubillah, bukan kita. Kita sentiasa minta dengan Allah, hidup kita ni biar dengan iman. Nanti matinya kita dengan iman. Kita nak bangkit nanti daripada kubur menuju mahsyar bersama orang-orang beriman, dan kita masuk ke dalam syurga juga masih kekal dengan iman. Amin ya rabbal alamin. Semua kita ni muslim, muslimin muslimat dirahmati Allah, muslim, tapi belum tentu lagi mukmin. Jadi ayo upgrade diri kita sebagai muslim ini menjadi mukmin. Jangan downgrade daripada muslim, tiba-tiba na'udzubillah dihumban Allah ke dalam al-jahim, neraka yang penuh seksa itu. Kerananya daripada muslim kamu downgradekan diri menjadi munafik. Na'udzubillah. Jadi rupa-rupanya kita bukan bicara tentang sikap orang kafir, tapi kita bicara kadang-kadang sikap munafik ini ada pada orang-orang Islam. Justru apa tujuan kita menekuni kitab ini? Kita nak scan hati kita. Ada tak 50 ciri ni dalam diri kita? Subhanallah. Sebab tu di majlis-majlis ilmu yang menggunakan kitab yang ringkas ini, sebenarnya nipis je, kita boleh baca dalam pada masa tak sampai separuh hari, kita boleh menekuni 50 ciri. Dan mudahnya ayat Quran dan hadis Nabi yang dikongsikan dalam ni, semua kita boleh tanpa hadir kelas tafsir, tadabbur Quran, insya-Allah. Dia share dengan kita benda yang simple, yang mudah. Tapi bukan untuk kita mempermudah. Bila kita menekuni satu persatu, kita tak sempat nak, ini rasanya ciri ke-15 ni jiran aku punya sikap ni. Ini rasanya kawan sepejabat punya sikap ni. InsyaAllah muslimin muslimat para penonton, bila kita menekuni kitab ini, tak percaya tanyalah kepada penekun-penekunnya yang telah beberapa tahun belajar, apa respon mereka pada Ustazah. Sungguhlah Ustazah, kita sedang bicara tentang diri kita. Dan kita muslimin muslimat akan malu bila kita menyatakan akulah orang yang hebat dalam kehidupan beragama. Tak. Sebab tu kita nak bunuh terus sikap-sikap yang 50 ciri ni, kita nak buang daripada diri kita. Hari ini tajuknya adalah memutuskan silaturahim. Tajuk yang ke-43, pemilik kitab ini muka surat 91. Jadi orang yang baru menekuni, kenapa Ustazah bagi tajuk memutuskan silaturahim? Bukankah kita disuruh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Disuruh kita ajak kepada perkara-perkara yang ma'ruf, diajak kita hindarkan diri daripada perkara yang mungkar. Tapi hari ini nak bincang tajuk memutuskan silaturahim. Nah, itulah dia ciri munafiknya. Orang yang suka putuskan silaturahim adalah ciri munafik yang ke-43 yang dinukilkan, dicatatkan, direkodkan dalam pada buku ini. Muslimin muslimat, Allahu Rabbi, izinkan untuk Ustazah baca satu persatu. Jadi siapa yang direzekikan oleh Allah pada petang ni kita bersama-sama, maka insya-Allah kita tag nama kawan-kawan kita, kita share. Jangan ada niat sama sekali, ni nak tag nama sahabat aku yang tiba-tiba putus silaturahim ni. Allah tahu niat kita, jujur pada diri kita. Kadang-kadang bila kita mendengar ilmu, kita nak tag nama kawan-kawan kita, tajuk ni memang kena pada dia, dia patut belajar ni. Ketahuilah, bila dengan ilmu kita akan rasa. Jemaah saya di Masjid Surau, muslimin muslimat dirahmati Allah,
Berapa ramai bila balik daripada kuliah, kadang-kadang PM tepi, Ustazah, hari ni kita belajar bab mengumpat. Saya beria-ria nak bawa kawan saya yang kaki mengumpat tu untuk dengar kuliah hari ni. Kan? Sebab dia tu memang kaki ngumpat. Elok-elok bila dah belajar sampai habis tajuk ni, Ustazah, ya Allah, rasa macam dilempang-lempang. Rupanya buku ni, kitab ni bukan refer pada kawan saya tu punya sikap. Sikap saya ni pun ada dalam kitab ni. Ya, muslimin muslimat dirahmati Allah, indahnya bila menjadi penekun ilmu, lalu dia sedar dirinya penuh dengan kekurangan. Takutnya kita bila kita belajar menambah ilmu, tapi bertambah-tambah ego, bertambah-tambah besar kepala, bertambah-tambah takabur. Permainan siapa ni? Permainan iblis yang mengatakan, tengok jiran sebelah rumah engkau tu ada pergi masjid. Tak ada kan? Engkau je yang hebat. Tengok dalam ramai-ramai ni, lebih 100 orang ni, ada nama kawan kau tu. Dia tengah tidur ni pukul 3 petang ni. Kau seorang je yang hebat. Berhati-hati. Kita dapat bersama-sama pada petang ini pun Allah yang rezekikan. Syukuri dulu. Okay? Jadi saya membacakan satu persatu. Jadi secara tak langsung petang ni Ustazah Zai pun belajar, yang menonton juga belajar sama. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Mencadangkan dan mengekalkan hubungan silaturrahim adalah dituntut dalam Islam. Kita tahu hubungan silaturrahim yang cantik ni sangat dituntut dalam Islam. Oleh itu, seseorang yang memutuskan tali silaturrahim akan menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan, hubungan sahabat handai, dan hubungan sesama Muslim. Bahkan ia termasuk ciri-ciri orang munafik. Jom kita start scan hati kita. Ada tak kita putus silaturahim dengan sipulan-sipulan muslimin muslimat? Kalau boleh kita senaraikan sekarang ini, tanpa kita memberitahu pada suami kita yang duduk sebelah, tanpa memberitahu anak-anak kita. Ya Rab, kalau di kalangan keluarga tu tak bertegur dah 3 bulan dengan maklum, hanya disebabkan hari tu bertekak pasal harta arwah nenek. Kalau di kalangan jiran tetangga ada 40 rumah ni, tu rumah nombor 4 tu, lama dah aku tak bertegur siapa dengan dia. Cuba kita hisab, muhasabah diri, apa punca yang hari tu? Muslimin muslimat, kadang-kadang na'udzubillah, punca dengan jiran tu hanya sebab parking kereta depan rumah aja tak bagi tahu. Inilah masalah orang bandar. Kan, Allah Ustazah tu memang sikap dia, suka parking kereta depan rumah saya. Bebaloi tak bahasa mudah kita nak faham? Bebaloi ke hanya dengan perkara macam tu kita sanggup putuskan silaturahim? InsyaAllah muslimin muslimat, bila kita tekuni ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW dalam kitab ini, kita akan takut dah nak buat ciri munafik yang ke-43. InsyaAllah, semoga Allah beri ilmu ini berkat melekat dalam hati kita. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang pertama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan wattaqullah. Tak payah tengok terjemahan, kita boleh agak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Maka peliharalah, jangan nafikan ya muslimin muslimat. Kita hidup dengan jiran tetangga, adik-beradik, sebenarnya saling memerlukan. Jangan nafikan, oh saya tak Ustazah, dengan duit saya yang banyak dalam bank tu, saya tak payah berjiran pun tak apa. Silakan duduk dekat puncak Gunung Jerai, seorang-seorang. Orang duk panggil, ni mak kau meninggal ni, tak apa, adik-beradik lain boleh uruskan. Jangan pernah sombong. Kita duduk seorang-seorang kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Paling lama pun kita boleh bertahan 3 bulan berjauhan dengan adik-beradik, berjauhan dengan jiran tetangga. Rasa macam tak lengkap hidup. Sebab Allah ciptakan naluri kita ni memang sepatutnya bersilaturahim. Jadi ayat ni menyatakan, dengan namanya, dengan nama Allah, kamu saling meminta satu sama lain. Lalu peliharalah hubungan silaturahim. Jaga hubungan silaturahim. Kalau kita bergaduh dengan jiran sebelah, yakni orang yang paling dekat satu dinding dengan kita, berkongsi dinding.
Kalau jadi apa-apa kecemasan di tengah malam, agak-agaknya kita nak panggil ke adik-beradik kita yang kena naik kapal terbang dulu, yang kena drive kereta 8 jam dulu. Kita nak panggil ke sahabat karib kita yang kena naik kereta berjam-jam dulu baru sampai ke rumah kita. Sudah pasti dalam keadaan emergency demikian, kita pesan ke anak-anak kita apa? Kalau jadi apa-apa dekat ibu tengah-tengah malam, tolonglah telefon nanti kat sebelah ni. Kalau dia tak jawab, tolonglah ketuk pintu rumah dia. Kita tak pesan anak kita apa-apa jadi dekat ibu, tolong naik kereta api, naik LRT, pergi dekat rumah mak saudara. Jauh dekat Perlis tu, contoh. Tak, muslimin muslimat. Jadi kalau orang yang terdekat ni hanya kita bergaduh dengan orang dengan perkara yang paling remeh, cepat-cepat perbaiki hubungan itu. Sebab Allah menyatakan sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengawasi kamu. Allah nak cek di kalangan kita ni siapa yang benar-benar jaga hubungan silaturahim. Orang yang memanjangkan hubungan silaturahim ini dijamin oleh Nabi SAW panjang umur dan murah rezeki. Kita kadang-kadang sanggup pergi farmasi jumpa doktor, saya nak sihat ni, suplemen apa yang paling bagus saya makan? Doktor, saya ada penyakit ni, kalau doktor suruh beli 1 biji pil RN1000 pun saya sanggup, asalkan boleh panjang umur saya. Nabi dengan lisannya yang mulia dah menjanjikan boleh panjang umur dan murah rezeki. Kadang orang tak faham apa kaitan Ustazah silaturahim boleh panjang umur, boleh murah rezeki. Kat mana panjang umurnya muslimin muslimat dirahmati Allah? Kat mana murah rezekinya? Kalau kita bersilaturahim dengan sesiapa sahaja, Masya Allah, bukankah di sana ada doa-doa kebaikan? Masya Allah, tabarakallah, Kak sihat ke hari ni? Ya Allah, semoga Allah panjangkan umur Kak. Doa-doa ini diaminkan oleh para malaikat Allah. Jadi kalau kita hidup seorang diri, hanya doa kita yang penuh dengan dosa. Sebab itu ayuh kita lebarkan hubungan silaturahim kita dengan insya-Allah orang-orang soleh yang semoga Allah makbulkan doa-doanya. Lalu kat mana pula yang dikatakan murah rezeki? Muslimin muslimat dirahmati Allah, cuba tengok kalau suasana budaya Ramadan. Semoga orang-orang Malaysia dapat mencontohi budaya-budaya di Arab. Kan tanah Arab sana. Kalau saya di taman perumahan saya sendiri, duduk berdua dengan ustaz, Masya Allah, petang-petang hari Ramadan nak buka puasa tu kadang-kadang penuh meja. Masya Allah, tabarakallah abang, malunya kita ni dengan jiran-jiran. Dia tahu kita duduk berdua, kadang tak apalah, hantar kuih 3 ketul je. Takkan kita 3 ketul je, dah memang itu yang kita nak makan. Tapi rumah sebelah 3 ketul, rumah sebelah, akhirnya kita pula yang, ni tak boleh jadi ni bang, nanti kita membazir pula, jom kita bungkus pula, bagi pula dekat jiran depan sana. Sedekah atas sedekah. Mana dapat semua ni setelah kita mencantum silaturahim yang begitu cantik. Tapi kalau kita tak cantum silaturahim, ada adik-beradik nak tanya khabar. Dengan bongkak ego kita, kita rasa mentang-mentang kita anak sulung, kita saja yang betul, kita saja yang pergi masjid, yang mengaji agama, orang lain semua tak pandai. Berhati-hati muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab yang cakap ni Rasulullah. Kalau yang cakap ni Ustazah Zai, kita boleh tong sampahkan lagi, minta maaf sebut. Okay? Kita baca ni adalah ayat Allah dan Nabi SAW dalam kitab ni menyebutkan, Allahu Rabbi la yadkhulul jannah qati'u rahimin. Bila jumpa hadis Nabi sebut la yadkhulul jannah, tolong bergetar hati kita, tolong meremang bulu roma kita. Kita tak faham bahasa Arab, tapi Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Nabi yang cakap tak akan masuk syurga. Tak rasa takut ke kita? Kalau kita kata Allahu Rabbi, kan Ustazah, anak saya ni tengah interview ni, tengah dah isi dah semua borang, Ustazah tolong doalah, kan insya-Allah dapat UIA tahun ni, kan kemasukan baru. Tiba-tiba kat sana kita dapat email ke apa, tak akan dapat masuk UIA kalau ciri sekian. Muslimin muslimat, nak masuk syurga ni dambaan, impian, angan-angan, cita-cita setiap kita. Kalau kita tanyakan semua orang yang punya akal waras, nanti kalau kita dah balik, dah mati, dah dihidupkan balik di padang mahsyar, natijah akhirnya 2 je, syurga atau neraka. Tanyalah budak kecil mana pun, nanti kau nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Orang yang dianugerahi akal sempurna oleh Allah akan jawab syurga. Tapi Nabi bagi tahu la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Apa cirinya? Qati'un rahimin.
Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Masya Allah, pegang yang ini saja. Di kalangan yang menonton pada petang ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, kat mana yang kata kita nak masuk syurga dengan ibadah solat kita? Minta maaf sebut, kalau kita lengkap solat fardu 5 waktu sehari semalam setelah usia kita 50 tahun. Berapa ramai orang datang bertemu ustazah, dulu saya leka, saya tak tunai solat 5 waktu. Saya rasa saya nak solat, saya solat. Saya buat tak kisah je ustazah, sibuk dengan kerja. Habis tu bila Kak bermula start solat 5 waktu, umur saya dah 40 lebih baru saya solat 5 waktu ustazah. Umur dah dekat 60 baru saya menunggu waktu. Baru saya resah kalau dah masuk waktu saya tak solat. Kenapa dulu-dulu rasa macam ni tak ada dalam jiwa saya ustazah? Muslimin muslimat, bayangkan kalau ustazah dengan bongkaknya boleh kata, teruknya acik ni, teruknya akak ni. Saya umur 7 tahun solat 5 waktu dah. Bapak saya balun dengan bukan kata rotan saja kalau tak solat umur 7 tahun tu. Saya umur 7 tahun dah khatam Quran dah. Kan boleh kita nak sombong. Kau hadak? Tak boleh muslimin muslimat. Tak boleh bersombong demikian. Kalaulah logik akal, saya rasa saya confirm syurga Kak. Sebab saya umur 7 tahun dah tak tinggal solat. Saya ni confirm syurga Kak, umur 7 tahun saya dah tak tinggal puasa. Boleh ke seorang ustazah mendakwa dirinya macam tu bila didatangi orang yang penuh penyesalan? Ajarkan saya Quran ustazah, ajarkan saya solat ustazah. Bahkan kadang-kadang saya yang cemburu, saya yang menangisi mereka. Kerana apa muslimin muslimat? Ya Rab, setelah dia tahu nikmatnya solat, dia menunggu solat ya Allah. Sedangkan aku dipanggil dari tadi belum mendatangi lagi. Ya Rab, setelah dia pandai baca Al-Quran ya Allah, dia tak tinggal Quran saban hari. Aku ni bertapi nanti lagi. Konon dah khatam Quran berkali-kali. Sebab tu saya selalu sebut, saya malu dengan orang-orang yang mendakwa dirinya dulu penuh dosa, tapi sekarang dapat nikmat bersujud kepada Allah ya Rabb. Muslimin muslimat, hargai hidayah, petunjuk, kasih sayang Allah ini yang kita kata dulu saya tak tutup aurat, sekarang saya dah tutup aurat. Hargai. Bukan kita bongkak, dulu-dulu saya tak tutup aurat tapi rezeki saya mencurah juga ustazah. Jangan pernah sombong. Syukur Allah tak matikan kita saat itu. Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur kita dengan hanya satu tujuan, untuk kita bertaubat dan kita tak mengulang dosa silam kita. Lalu tahniah kepada yang tak tinggal solat, yang Quran sentiasa baca, penuh penyesalan. Kadang kita pelik, dia tak faham maksud Quran yang dia baca, tapi boleh jatuh air mata. Saya biasa jumpa orang macam ni. Kenapa sampai menangis Kak? Saya semak bacaan Quran. Allah ustazah, kalau ingat dulu lidah akak keras, mula-mula jumpa ustazah akak tak boleh mengaji. Ustazah ingat tak? Alah, itu kisah silam Kak, tak apa. Sekarang akak kan dah boleh baca Quran dengan fasih. Jangan tinggal. Kenapa dia boleh baca Quran dengan air mata yang mengalir? Kerana muslimin muslimat, dia bersyukur. Syukur inilah yang paling indah, yang paling diangkat darjatnya di sisi Allah. Sebab kita takut kita jadi manusia bongkak, penuh dengan sombong, penuh dengan kufur, na'udzubillah. Jadi tolong cek. Kalau kita punya solat okey, tudung dah labuh elok, hadir majlis ilmu pagi petang, Masya Allah, lagi kuliah online kan, kita main klik je ustaz mana yang kita nak dengar, tajuk mana kita nak dengar, silakan. Tak mesti anda fokus kepada seorang ustazah saja, dak. Doa supaya Allah jumpakan kita dengan guru yang mursyid, yang insya Allah kita dapat hidayah. Guru kita pun didoakan dapat hidayah. Khawatir orang yang kononnya dah berada di atas dalam ilmunya, lalu syok sendiri, aku hebat segala dah. Tak payah minta hidayah dari Allah. Ni bahaya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, maksud yang ustazah nak sampaikan dalam hadis ini, tolong kalau solat dah okey, tutup aurat dah okey, sedekah zakat dah tak pernah tinggal, hatta haji umrah berkali-kali, jangan pernah rasa syurga tu milik kita. Kalau di kalangan kita ada yang putuskan silaturahim, tolong hadirkan rasa gerun dan takut ini dalam hati. Jadi kalau ramai yang menonton hari ini bertanya-tanya, masalahnya ustazah, bukan saya yang mula, dia yang mula. Apa salahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti masih membalas dengan kebaikan-kebaikan?
Suatu hari seusai solat fardu subuh bersama para sahabat, mana si Polan yang biasa duk tabur najis, ada duri-duri di jalanan daripada rumahku ke masjid. Mana si Polan tu hari ni tak ada pun letak di perjalanan aku menuju masjid. Ya Rasulullah, si Polan tu sakit ya Rasulullah. Oh, patut dah 2-3 hari ni tak nampak wajah. Bahasa mudah saya pindahkan nak faham demikian. Muslimin muslimat, pelik sahabat tengok Rasulullah. Jom kita ziarah orang tu. Kalau kita duduk di kalangan sahabat masa tu, bahal nak ziarah dia ni. Dia yang menyakiti Rasulullah selama ini. Sebab itu tidak ada qudwah hasanah, contoh terbaik yang patut kita contohi kecuali Rasulullah. Di kalangan kita sahabat-sahabat muslimin muslimat, ada ni hantu-hantu yang duk bisik. Minal jinnati wan nas. Kadang jin duk bisik, kadang manusia duk bisik. Pasal apa kau nak tegur dia? Kan dia yang start dulu. Patut dia lah yang tegur. Allahu Rabbi, tolong nyahkan rasa ini. Tolong minta dengan Allah, ya Rab, lembutkan hati aku untuk besok aku bagi salam dekat WhatsApp dia yang dah lama aku duk block tu, ya Allah. Boleh tak muslimin muslimat? Cara just stay at home ni lah. Kalau kita dah tak PKP, kita boleh ziarah dia. Apa salahnya kita ting-tong pintu rumah dia? Bawalah hamper besar sikit. Ustazah selalu pesan macam ni. Kalau setakat kita nak pergi ni rumah kluster kayangan kot, takkan kita nak bawa buah apple yang masam. Sesuaikan. Masya Allah Ustazah. Kalau saya pergi rumah dia bawa setakat kuih cekodok je, memang dia tak layan. Ya, kita tahu kesukaan dia apa. Dulu kan BFF, sekarang je jadi musuh. Jadi kalau dulu pernah ber-BFF, kita boleh recall balik apa favourite dia. Kita hantarlah. Hantar Ustazah mentang-mentang rumah dia tu gate yang tuit boleh tekan daripada dalam tu, dia nampak je bayang saya. Nasib baik tak kemik hidung saya, dia tutup gate dari dalam rumah. Kecil hati saya Ustazah. Berapa kali akak buat tu? Sekali je Ustazah. Memang tak jadilah muslimin muslimat, tak jadi. Kita balik rumah merintih lagi dengan Allah. Ya Rab, kalau malam ni ataupun esok aku dimatikan, engkau tahu kan tadi aku dah usaha dah, ya Allah. Allah nilai ni muslimin muslimat. Allah nilai, bukan Allah tak nilai. Bila kita sebutkan Allahu Rabbi, takkanlah ya Allah engkau tak boleh ampunkan dosa aku dengan dia. Tak boleh. Selagi mana orang tu tidak memaafkan kita. Kalau itu kesalahan kita. Tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita dah cuba 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, seandainya ada ugutan, seandainya kalau kau datang lagi rumah aku tembak kepala kau. Contoh muslimin muslimat. Kalau ada ugutan yang boleh memudaratkan diri, Allah tak bagi kita campak diri kita kepada kebinasaan. Buat report polis. Pakcik polis, saya ni dapat ugutan. Kalau saya pergi rumah dia lagi, saya nak kena tembak dengan orang tu. Jadi kan muslimin muslimat, undang-undang ada. Bagaimana cara kita nak protect diri kalau dah berkali-kali, tapi dia tetap tak buka pintu hatinya, tak buka pintu gate-nya untuk kita datang berziarah. Allah tahu kalau kita mati dalam keadaan kita nak sangat cantum silaturahim, tapi dia belum terbuka hati. Semoga kalau kita mati dalam situasi itu, Allah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, kerana Allah tak pilih dia dalam pahala memaafkan. Faham tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Jadi bila kita sebut macam ni, harus mula dengan kita. Tolong buang keegoan yang kita kata, saya kakak kok Ustazah, dia adik, dia yang buat salah, kenapa saya yang nak mendatangi dia? Muslimin muslimat, tolong hafal, pendek sangat hadis ni. La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga qati'un rahim, orang yang putuskan silaturahim. Jadi saya merayu seluruh kesayangan saya, jahat mana pun kita, sikit mana pun ibadah kita selama ini, tolong jangan ada yang putus silaturahim. Minta maaf ya, kadang ada orang bertanya, Ustazah ni PKP ni, saya dah lama tak balik kampung, saya kira putus silaturahim ke? Tak lah. Sebab itu perjuangan kita memutuskan rantaian COVID-19. Bukannya kita nak putuskan silaturahim. Okey, tak boleh kita bertemu secara jasad, ada tak kita video call? Ada tak kita tanya khabar? Ada tak kita transfer duit kepada jiran kita, tolong ziarah mak saya sebelah rumah acik tu, mak saya tak reti nak bank in ni, mak saya tak reti nak video call ni. Nak buat apa kau bank in duit RM50 ke acik ni? Kalau acik pergi pasar nanti tolonglah beli lebih sikit, hantarlah dekat rumah mak saya, tolong.
tidak putus silaturahim. Ini kita gunakan alasan. Siapa suruh kerajaan bagi PKP? Saya dah terputus silaturahim dengan mak ayah, dengan adik-beradik saya. Jangan pernah beralasan. Orang yang beralasan ni sebenarnya orang yang sedang bermalas-malasan dalam agamanya. Maka kita pindah. Nabi SAW bersabda, muslimin muslimat dirahmati Allah, barang siapa yang suka rezekinya dimudahkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Masya Allah, muslimin muslimat. Awal tadi Ustazah cakap dah, dengan silaturahim ni antara fadilatnya apa? Ni yang Nabi bagi tahu. Barang siapa yang suka rezekinya dimudahkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Maksud apa, muslimin muslimat dirahmati Allah? Awal tadi Ustazah cakap, cantumkan silaturahim. Muslimin muslimat dirahmati Allah, cantumkan silaturahim. Orang yang cantum silaturahim ini natijahnya apa? Murah rezeki dan panjang umur. Ustazah saya orang jahil, tolong bacakan je apa yang Rasulullah sebut. Ini jaminan Nabi yang tak pernah menipu. Semula pandai bercakap, Rasulullah tak pernah sekali berbohong. So takkanlah hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, Rasulullah menipu. Tak. Nabi janji akan murah rezeki. Sebab itu Ustazah, suami saya PKP ni kena berhenti kerja. Terus jadi hamba Allah yang baik. Cantum silaturahim. Ustazah, sejak saya kena potong gaji separuh dalam PKP ni, saya tak boleh lagi infak ke mana-manalah yang biasa tiap bulan saya buat potongan gaji, saya tak dapat. Tak mengapa. Yang namanya infak tu bukan dengan RM yang kamu ada saja. Tapi kadang-kadang kan, Masya Allah, Tabarakallah, kita mempermudahkan urusan orang lain. Kita tanya khabar jiran tetangga kita, ibu-ibu tunggal yang anaknya duduk jauh. Cik, PKP ni, cik tak larat pergi pasar, saya nak pergi pasar, cik nak kirim apa ni. Masya Allah, muslimin muslimat, percayalah, Allah dan Rasulullah menjanjikan apa sahaja. Kita kalau bercinta macam mana pun, janji bulan bintang belum tentu lagi boyfriend kita bagi, belum tentu lagi suami isteri ni bagi. Tapi kalau Allah dan Rasulullah, Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab tu bila kita sebutkan insya Allah, apa yang kita lakukan pada hari ini tak lain tak bukan mengikut saranan Allah dan Rasulullah. Sebab kita dah berikrar kepada Allah. Kita dah berikrar kepada Allah setiap hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lalu untuk tujuan apa kita bersilaturahim? Kalau kita memilih-milih silaturahim ni hanya untuk orang kaya-kaya saja, supaya kalau saya cantum silaturahim dengan si kaya, wah, setiap kali saya pergi rumah dia, dia akan bekalkan bukan dengan coklat murah-murah tu Ustazah, kan? Coklat yang kita pun payah nak sebut, saya tak mampu nak beli Ustazah. Kalau saya pergi berkawan dengan orang miskin tu, cekodok je dibekalkan saya. Kalau ada kepentingan-kepentingan demikian pun, Allah yang maha mengetahui. Allah tahu kita tak jujur dalam silaturahim. Masya Allah, muslimin muslimat. Pendek cerita sebelum kita pindah tajuk baru, tepuk dada tanya iman. Ada tak kita bila bersilaturahim ada kepentingan peribadi? Satu. Yang kedua, ada tak dalam saat anda yang menonton pada petang ini, orang yang menonton majlis ilmu, dia stay tune, dia tak pindah ke channel yang melagakkan, Masya Allah, anda pilihan Allah. Anda hebat. InsyaAllah anda orang yang sudah tidak tinggal solat. InsyaAllah anda orang yang betul-betul nak tutup aurat sempurna. Yang sedekahnya kalau bukan dengan RM pun, cukuplah dengan qaulum ma'ruf, bercakap yang baik-baik. Itu juga dipandang sedekah di sisi Allah. Ya, aku geram ni, rasa macam nak cakap yang jahat-jahat ni. Sabar, zip mulut, aku hanya nak cakap yang baik-baik. Kita tahan diri daripada bercakap yang jahat. Kita pilih untuk hanya bercakap baik. Rupanya di sisi Allah dipandang macam orang sedang bersedekah. Muslimin muslimat, kalau kita belajar agama, luas konsep sedekah. Oh Ustazah, saya ingat orang kaya je boleh pergi syurga sebab orang kaya boleh sedekah macam-macam. Tak, ada ramai orang kaya tapi tak suka bersedekah. Tapi kalau kita faham agama, orang miskin pun boleh bersedekah dengan zip mulut daripada cakap perkara yang menyakitkan hati orang. Memilih bercakap yang baik-baik, itu sedekah.
Apalagi saat kata Rasulullah, sedekah tanpa modal. Apa yang tanpa modal? Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sedang menangis di hati, tapi kita keluar dengan memberi senyuman. Kita paksa diri untuk senyum walaupun kita sendiri tengah ada masalah. Maka senyuman saat itu dipandang Allah sebagai orang yang sedang bersedekah. Mudah kan kalau kita faham, muslimin muslimat? Sebab itu ayuh mengaji agama, ayuh isi ruang PKP kita ni dengan ilmu supaya kita nampak jalan-jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Baik, muslimin muslimat para penonton, kitab ini biasanya untuk 1 jam, 1 jam setengah pertemuan, Ustazah akan bawa 2 ke 3 tajuk. Jadi kita tinggalkan tajuk silaturahim tadi dengan azam, sebelum kita mati, jangan ada seorang pun dalam list kenalan-kenalan kita ni yang tak bertegur sapa, yang berdendam, yang saling benci. Please, malulah dengan Allah. Bukan dengan solat kita boleh buka pintu syurga Allah. Tapi insya-Allah dengan silaturahim yang dicantumkan, yang diperpanjangkan. Ustazah, saya ada jumpa kawan sekolah saya seorang ni dalam Facebook, tapi saya tengok je dia, saya tak hai-hai pun kat dia, boleh ke? Dah kalau semua kawan sekolah 5,000 friend kita tu nak ditegur, sudahnya semua kerja kita tak selesai. Bukan maksud putus silaturahim tu kita tak say hi dekat Facebook dia, bukan. Tapi muslimin muslimat, jangan ada benci. Contoh dulu-dulu, dia ni lah dulu ustazah yang fitnahkan saya masa zaman sekolah. Macam mana kita nak pujuk hati untuk memaafkan? Itu kisah 30 tahun dulu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, jom lepas ni kita check sungguh-sungguh. Kalau larat lah 5,000 friend Facebook kita tu check. Oh, ni golongan sedara, ini kawan pejabat, ni kawan-kawan sekolah. Oh, dalam 100 orang kawan sekolah ni aku pernah bermusuh dengan dia ni dulu. So, apa tindakan kita? Jangan salah faham pula, lama tak tegur tu maknanya putus silaturahim dah. Mudah nak faham putus silaturahim ni apa? Kalau di hati kita ada benci kepada dia. Tengok je Facebook orang tu lalu menyampah. Macam mana dia boleh tukar kereta baru ni? Dulu dia ni jahat ni ustazah. Bukan macam tu muslimin muslimat. Baik, minta maaf. Kita pergi kepada tajuk yang ke-44. Dalam sisa-sisa waktu pengakhiran ini, kita ambil 2 tajuk hari ni. Jadi jemaah muslimat Masjid Al-Mu'minun, entahkan bila kita dapat bertemu di ruang Dewan Kuliah yang kita rindui itu. Sila hari bulan kita jumpa kat masjid, nanti habis dah kitab ni. Jadi sahabat-sahabat Kak Rozi, Kak Aida, semua yang menonton hari ni boleh mula plan lah dengan kawan-kawan. Kita nak mengaji tajuk apa, kita apa pula lepas ni Baik, tajuk ke-44, memecah belahkan perpaduan kaum muslimin. Sebenarnya tajuk ni duduk dekat-dekat. Allahumma sayyiban nafi'an, hujan. Allahu Rabbi. Di tempat anda macam mana? Okey? Semoga line okey. Audio dan video masih okey, insya-Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Muslimat dirahmati Allah, memecah belahkan perpaduan kaum muslimin. Ni topik yang ke-44. Next pertemuan bersama Masjid Al-Mu'minun, kita sambung 45. 5 ciri je lagi nak habis. Okay? Baik, Islam menyuruh umatnya agar hidup bersatu padu dalam kesatuan akidah dan iman. Apa akidah dan iman? Saya kongsikan muslimin muslimat dirahmati Allah baru-baru ini kan. Dalam kuliah-kuliah yang harian saya sebut dah, pertemuan para asatizah, para pendakwah dengan Menteri Agama. Beliau membincangkan macam ni, kalaulah di pihak belah sana tu ada meletup, ada gegar vaganza, main-main Menteri Agama pun sebut macam tu. Kita ni pelbagaikan. Maksud dia ada ustaz-ustazah yang suka cakap tinggi suaranya, ada yang kena menyanyi-nyanyi dulu, ada yang bersajak syair dulu. Silakan dengan apa cara, tapi ingat tujuan utama kita adalah nak bawa orang balik kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksud gunakan kaedah apa selagi mana dia berada atas landasan syariat. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita faham, oh ini pesanan seorang ayah kepada anak-anak didiknya untuk menyampaikan nanti kepada cucu-cucunya. Faham ya maksud ustazah? Jadi kami pegang. So setiap orang ada cara. Dalam keluarga pun tak payah dalam sebuah negara, dalam organisasi syarikat, dalam keluarga, muslimin muslimat dirahmati Allah, mak ada kaedah nak mendekati anak sulung. So anak sulung lebih selesa dengan mak. Ustazah, tapi anak nombor 2 tu, anak mas ayah tu, dia apa-apa pun mengadu ke ayah.
Kenapa ya muslimin muslimat? Manusia ni biasa. Oh, saya suka kaedah macam ni. Saya suka cara macam ni. Tapi ingat, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan rakan-rakan asatizah para pendakwah lain, kita bukan nak kumpul follower, nak kumpul pengikut untuk orang tunduk pada kita. Kau kalau aku suruh macam ni, kau kena ikut. Tak boleh ikut orang lain. Kau pasal apa? Oh, macam itulah bahasanya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita fokus nak bawa orang tunduk kepada Allah, follow Rasulullah rapat-rapat. Jangan sedih kalau ustazah saya penat dah bagi ceramah tapi 3 je like. Contoh, kenapa kita nak sedih kalau yang kita sampaikan itu adalah perintah Allah dan Rasulullah? Justru muslimin muslimat, kalau kaedah ataupun cara dalam negara, dalam masyarakat, masjid, surau mana-mana, tujuannya adalah untuk kesatuan dalam akidah dan iman, follow, jangan tinggal. Semua orang ada cara masing-masing. Kita suka cara tu, kita ikut. Kita tak suka, selagi mana tujuan dia adalah untuk mengajak tunduk kepada Allah. Kalau kita tak suka cara tu, jangan kecam, jangan caci maki, sebab khawatir kita daripada nak pahala terjebak dengan dosa. Faham ya muslimin muslimat dirahmati Allah? Biasa orang berlainan pendapat. Ustazah Zai tak boleh hajat 300 orang lebih ni, jom sukakan warna pink belacan ni, contoh. Nanti ada muslimin kita kata, oh warna pink belacan ni saya tak suka Ustazah, saya suka warna biru. Silakan. Kita tak boleh pusing kepala orang ni untuk suka warna yang saya suka. Cannot. Tak boleh. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita sebutkan demikian, kita nak mengajak orang, okey dia tak sependapat dengan aku, tak apa. Tapi dia tetap berkalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tetap meletakkan dirinya sebagai orang Islam yang sejati. Ya, follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat. Kalau kita tengok mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i tak pernah bertelagah. Sebab keempat-empat imam yang muktabar sampai kiamat namanya disebut ni, pernah tak kita tengok ajaran mereka untuk menjauh daripada Allah dan Rasulullah? Tak pernah. Mereka ni sealim-alim manusia. Masya Allah muslimin muslimat. Lalu ajaran mereka, biar antara 4 mazhab ni kadang-kadang kita nampak macam ada lain sikit pendapat, tapi tetap untuk mengesakan Allah. Tak pernah mengajak untuk menyekutukan Allah. Jadi kenapa kadang-kadang kita nak bertelagah benda yang Allah sikit-sikit je, hanya sebab warna, hanya sebab dia tak sependapat dengan kita, kenapa kita nak bergaduh bagai nak rak? Ini yang kita tak faham kadang-kadang. So, ajar hati bersabar. Sabar, aku ajak suka warna pink belacan, kau pilih warna biru juga. Sabar. Salah ke kalau dia suka warna biru, saya suka warna pink belacan? Tak salah muslimin muslimat. Syaratnya kalau dia kata, ustazah, pendapat saya yang warna biru ni, solat boleh 2 waktu saja. Solat boleh 2 waktu saja. Ustazah nak kata solat 5 waktu, terpulang ustazah. Siapa nak ikut saya, boleh solat 2 waktu. Jelas sesat. Sebab bila Allah kata wa aqimus solah, memang Allah tak cerita pasal subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu, Allah tak cerita. Tapi siapa yang bagi pencerahan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku solat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So siapa kita yang Nabi ajar Isnin, subuh sampai isyak, tiba-tiba kita nak kata okey, kita jamak je. Kan, sembahyang siang kita jamakkan walaupun kita menetap just stay at home. Sembahyang malam kita jamakkan. So sekali sembahyang siang, sekali sembahyang malam. Orang macam ni jelas sesatnya, sebab dia tak ikut Allah dan Rasulullah. Patut untuk kita hindarkan, bahkan patut untuk kita perangi. Tapi kalau setakat warna yang berbeza, pendapat yang berbeza, muslimin muslimat, dia tak nak ikut warna kesukaan kita, biar pi kat dia lah. Sebab dia yang punya duit nak beli tudung warna apa. Faham ya? Baik, kita pergi kepada kitab ini. Justru itu, perbuatan memecah belahkan perpaduan dan keharmonian antara sesama Muslim adalah dilarang dalam Islam. Kerana akan menyebabkan pengabaian terhadap amanah Allah sebagai khalifah. Khalifah ni kita. Allah siapkan bumi dengan kapetnya adalah bumi yang menghijau, dengan langitnya yang begitu kita tak jumpa hujung pangkalnya kat mana. Bila Allah siapkan bumi ini untuk siapa? Untuk manusia.
Kita ni sebagai khalifah yang bertanggungjawab mengimarahkan bumi Allah mengikut kehendak Allah dan Rasulullah. Hidup muslimin muslimat dirahmati Allah perlu ikut acuan Allah dan Rasulullah, bukan ikut acuan kita. Sembrono suka hati kita saja. Kita rasa kita sempat sembahyang, tak sempat tak payah. Musafir untuk bercuti, buat apa nak fikir solat-solat ni ustazah? Ada orang berpandangan macam tu. Nanti bila balik dah ke tempat tinggal kita, solatlah, nak solat pagi sampai malam. Amboi sombongnya kamu. Apatah lagi bermusafir, orang yang terbaring atas katil selagi mana ada akal, Allah wajibkan solat. Ini asal musafir je tak solat. Pergi pula dengan rombongan yang memang, alah hari ni je kot, insyaAllah kau tak mati lagi lah hari ni. Hari ni je kot, balik taubatlah. Tolong tinggal kawan-kawan yang macam ni. Minta maaf ya muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab Masya Allah, Allah tak pernah bahagi kepada kita untuk mengambil mudah. Ya, Islam tu mudah kalau kita faham. Tapi bukan, Allah ya Allah, takkanlah tak boleh excuse. Aku duduk kat negara sejuk ni, takkanlah nak sembahyang juga, susah nak ambil uduk. Kamu Tuhan ke kamu hamba? Aku diri hamba. Kita punya Tuhan, yakni Allah. Apa sahaja perintah Allah jangan beralasan. Dan kalau kita faham, oh waktu musafir macam mana, oh waktu sakit lutut, oh waktu sakit belakang tak boleh bangkit, macam mana cara solat. Rupa-rupanya sangat mudah. Sebab itu pelajari muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, kita ambil lagi. Mana tadi? Sikap demikian boleh membawa kepada kejatuhan dan kehancuran umat Islam sehingga mendatangkan bala bencana dan azab Allah. Na'udzubillah muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita faham kitab ini mengugut kita, kalau kita nafsi-nafsi nak suruh orang suka ping belacan belaka, lelaki perempuan, duduk kaya miskin tahta mana, mesti pilih warna yang saya suka. Ini satu kaedah kehancuran umat Islam sehingga boleh mendatangkan bala bencana dan azab Allah. Kita sedang ber-PKP dengan ujian bersama, bukan Malaysia sahaja, satu dunia dengan COVID-19. Masya Allah muslimin muslimat, dengan macam-macam pandangan, tohmahan di luar sana. Kita nak ikut siapa ustazah? Sampai bila benda ni berakhir? Allahu Rabb. Selagi mana tidak tinggi tawakal kita, menyerahkan diri kita kepada Allah, kita memang sepertinya orang yang berjalan dalam kegelapan, dalam kesesatan. Orang cakap macam ni, kita follow. Baca dekat Facebook, oh macam ni, kita pun ikut. Kita tak ada stand. Sebab apa? Sebab dalaman kita lemah. Muslimin muslimat, perhatikan surah Ali Imran 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Allah. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu telah bermusuhan. Allahu Rabbi, macam tadi kan lebih kurang. Kalau dah bermusuhan, pernah bermusuhan, baliklah kepada Allah. Aku ni boleh syurga ke dengan kekal bermusuhan macam ni? Yang tajuk 44 ni lebih luas. Jangan sekali-kali memecah belahkan perpaduan kaum muslimin. Yang tadi putus silaturahim, kadang ada anak tak bertegur sapa dengan ibu ayahnya. Kadang ada adik-beradik 8 orang, tinggal muslimin muslimat, family group tu hilang terus dah. Seorang-seorang left, merajuk, kena remove. Apa cerita ni muslimin muslimat? Allah, teknologi yang ada ni untuk memudahkan family group bersembang, saling menasihat, saling mendoakan, berkongsi yang baik-baik, kita rasa turut gembira. Berkongsi yang buruk, perkara musibah, kita pun rasa derita. Bukan untuk kita padan mukakan adik kita tu, padan muka. Bukan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Lalu konsep yang lebih luas ni kata Allah Subhanahu Wa Taala apa?
Janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu telah bermusuhan, lalu disatukan hatimu, fa'allafa baina qulubikum. Allah jinakkan kembali sehingga kamu menjadi saudara dengan nikmatnya. Perbetulkan kalau yang pernah berpecah belah hanya kerana perkara macam tadilah, sebab sebab pendapat tak sama, kan pelik muslimin muslimat. Okay? Satu lagi kita ambil ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kesinambungan surah Asy-Syura, tapi kita baca penghujung dia. Asy-Syura ayat 13. Wala tatafarraqu fi. Kalimah wala tatafarraqu lagi. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dan janganlah kamu berpecah belah dalam agama. Banyak ayat di dalam Quran. Allah sepertinya merayu jangan berpecah belah. Tapi fitnah akhir zaman ni berapa banyak orang bergaduh hanya disebabkan tak sependapat dalam agama. Saya selalu menggambarkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah, Hanafi, Hambali, Maliki hidup saat ini, hatta Rasulullah hidup, Masya Allah muslimin muslimat, kita takkan nampak mereka bertelagah walaupun mereka berlainan pendapat. Sebab mereka rujuk kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita hanya ikut-ikutan. Kita tak belajar apa yang Allah cakap, apa yang Rasulullah cakap. Padahal kalau kita belajar sungguh, ni ayat rayuan dari Allah. Jangan kamu berpecah belah dalam agama. So kalau setakat lain pendapat, asal dia tetap solat, sudah. Asal dia tetap mengiyakan zakat memang kena bayar, sudah. Habis tu kenapa yang kita nak gaduh hanya perkara baca doa kunut ke tak baca doa kunut? Itu bukan benda wajib. Benda yang sunat. Benda wajib kita tak bergaduh pun. Orang tak sembahyang kita tak tegur, tak apalah. Kan kalau tegur anak kita tu lari daripada rumah pula. Orang tak tutup aurat kita tak bersungguh-sungguh pun tegur. Padahal benda tu wajib. Tapi orang tak baca doa kunut, sanggup tak pi raya rumah dia. Ya pasal apa? Ayah kita tak pergi raya rumah dia. Tu orang tak baca doa kunut tu dalam sembahyang. Kan pelik muslimin muslimat dirahmati Allah. Sedangkan antara 4 imam yang muktabar, bukan semuanya suruh baca doa kunut. Mereka tak saling gaduh pun, bahkan saling mendoakan. Itu tanda sebenarnya kita masih jahil. Kita masih kurang ilmu. Tapi kita tak mengaku kita kurang ilmu. Kita rasa kita dah tahu, dah belaka. Ya Rabb muslimin muslimat. Lalu apa lagi? Janganlah kamu berpecah belah dalam agama. Berat bagi orang-orang musyrik menerima apa yang kamu serukan kepada mereka, yakni mengesakan Allah. Allah memilih kepadanya siapa yang dikehendakinya dan menunjuk siapa yang kembali kepadanya. Tolong jangan kita disesatkan kerana perbuatan kita yang bongkak nak suruh orang dengar cakap kita saja. Tolong ajarkan hati untuk berlapang dada. Dah Ustazah Zai hari ni pakai pink belacan. Takkan aku nak suruh dia tukar telefon. Ustazah tak sukalah kali tu. Tukar warna biru boleh tak? Kan? Suka hati kita lah, kita nak pakai warna apa pun. Macam itulah istilahnya. Yang faham-faham lah kan muslimin muslimat. Baik, orang-orang yang suka memecah belahkan perpaduan umat Islam adalah tergolong orang munafik yang sentiasa memusuhi Islam secara nyata dan mereka patut diperangi. Patut diperangi. Tapi jangan main tembak rumah orang sebelah tiba-tiba tak tentu pasal. Pasal apa kau nak tembak aku ni? Ustazah Zai punya kuliah satgi. Tak. Ini sebab kita belajar daripada hadis Nabi SAW. 2 ayat Quran tadi, now kita rujuk di pengakhiran ini hadis Nabi SAW. Man atakum wa amrukum jami'un yuridu ayyufarriqa jama'atakum faqtuluh. Allah muslimin muslimat. Barang siapa di antara seseorang yang datang kepadamu sedangkan keadaanmu bersatu, yang dikehendaki oleh orang itu untuk dipisahkan persatuanmu, maka bunuhlah dia. Anda faham tak hadis ni? Mudah nak sebut. Do re mi sedang betul-betul bersatu, BFF ni. BFF sungguh, kan sekepala sungguh do re mi ni. Tiba datang, orang lain datang. Pasal apa korang ni baik sangat? Kau tak tahu ke do tu sebenarnya perangai macam ni? Yang mi tu pula perangai macam ni. Batu api ni datang untuk memisahkan do re mi ni. Macam itulah nak bagi contoh kan muslimin muslimat.
Jadi akhirnya Do buat kerja dia, cari kawan A, Ray cari kawan B, Mi cari kawan C. Terpisahlah Do, Re, Mi sahabat karib ni hanya kerana ada batu-batu api ni. Apa tujuan mereka? Rupanya dengki cemburu tengok BFF-nya Do, Re, Mi ni nak pisahkan mereka bertiga. Muslimin muslimat, kalau kita jumpa orang macam ni, itulah munafik yang paling besar. Hatta ayat ni, faqtuluh, bunuhlah dia. Sabar dulu, sabar. Ada banyak lagi hadis lain. Jangan lepas ni terus pergi bunuh kawan kita tu. Kita duduk negara Malaysia, ada undang-undang, ada lagi rujukan-rujukan yang lain. Jangan terus WhatsApp sahabat kita ni, jom kita pergi bunuh orang tu. Dia kan duk putuskan silaturahim kita. Contoh, jangan. Muslimin-muslimat, tak cukup untuk petang ni je pelajaran, kena rujuk yang lain. Cuma nak ceritanya tegasnya Nabi SAW. Yang terakhir, minta maaf, innahu satakuna hanathun faman arada ay yufarriqa. Kalau jumpa kalimah faraqaf ni memang cerita berpecah belah je lah. Amra hadhil ummah wa hiya jami'un fadribuhu bisayfi kainan mankana. Ni cakap Arabnya. Kalau dekat kelas Ustazah ajak baca sekali hadis. Sekejap ya, muslimin muslimat, dah last ni baru terbatuk sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Hadisnya, sesungguhnya bakal terjadi berbagai fitnah dan perkara-perkara baru. Kita sedang dalam COVID-19 ini pun salah satu dari perkara baru. Barang siapa memecah belahkan urusan umat yang sudah bersatu ini, maka pukullah ia dengan pedang. Siapa pun dia orangnya. Tu dia. Nabi cakap. Maksud kalau ada satu isu, muslimin muslimat dirahmati Allah, biasalah kita kan. Macam Ustazah cakap tadi, Ustazah surau rumah saya nak tukar kapet. Dah tu kenapa? Pening Ustazah bertelagah. Dah kenapa pula bertelagah? Baguslah. Ada orang sponsor Ustazah RM50,000. Dia amanahkan dekat AJK. Belilah kapet warna apa pun. Dah AJK ni berbagi dua. Ada 10 orang AJK. 5 nak colour hijau, 5 nak colour biru. Saya tak apa hal yang teruk sangat bergaduh pasal warna ni. Kadang-kadang berlaku demikian. Besarnya isu muslimin muslimat, ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begitu. Tolong jangan terlibat dengan perkara yang menambahkan pecah belah. Ini pesanan Nabi. Kalau kita bertemu dengan orang ini, Nabi yang suruh orang yang memisahkan hubungan yang telah cantik bersatu padu di bawah satu payung, kita pisah-pisahkan, pukullah ia dengan pedang walau siapa pun dia orangnya. Patut Masya Allah pada kehidupan Rasulullah ada anak yang tidak memuliakan ayahnya hanya kerana nak tukar apa yang Rasulullah dah buat. Maksud, untuk memahami di peringkat hujung ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, tolong bila kita nampak sudah cantik dah keputusan dibuat, jangan jadi bahan cemuh, bahan muslimin muslimat dirahmati Allah yang menyebabkan kemarahan orang. Berita sampai dekat handphone kita, jangan kita sebar-sebarkan sebelum kita tabayyun. Khawatir dengan penyebaran itu menyebabkan orang semakin berpecah belah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri faham kepada kita. Setakat ini sempatnya kita untuk 2 tajuk hari ini. Sila tekuni lagi kitab 50 ciri-ciri orang munafik. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Para muslimat yang belum tahu, Ustazah jemput untuk ke close group muslimat sahaja. Setiap hari ada kuliah bersama Ustazah Muzayyana. Kami sudah pun Masya Allah bersatu atas nama Demi Ummah Kerana Allah. Ada pelbagai pesanan-pesanan dalam ni. Muslimin muslimat dirahmati Allah, boleh nanti rujuk kepada 016-372-9048. Manakala yang muslimin untuk kuliah-kuliah Ustazah anjuran masjid dan sebagainya, kita boleh follow insya-Allah. Sebab close group untuk muslimat, fokus kita bincang kebanyakannya adalah hal-hal kadang-kadang berkenaan dengan muslimat lebih insya-Allah dalam Demi Ummah Kerana Allah. Kalau kita mahu, tidak ada sukarnya, Allah akan tunjuk jalan. Kadang-kadang kita ni kata kat lisan nak, tapi kita cepat bosan, cepat putus asa, cepat hilang sabar. So macam mana nak jadi? Hanya yang sabar pasti menang.
Semoga menangnya kita sehingga dihimpunkan di dalam syurga Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf zahir batin segala yang kurang atas lemahnya diri saya. Terima kasih Masjid Al-Mu'minun. Boleh rujuk page masjid, Masya Allah, pelbagai aktiviti, kuliah-kuliah ilmu. Boleh bersama-sama mereka menggerakkan dana tabung masjid untuk sama-sama menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Moga Allah redha. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.